Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Aku harap korang semua berada dalam keadaan sihat walafiat, okey? Okey, malam ni kita macam biasalah di dalam segmen Sembang Seram bersama MCV. Okey, malam ni aku akan cerita mengenai hantu raya. Okey. Okey, sebelum aku meneruskan cerita aku ni, okey, what you all yang belum subscribe aku tu, jangan lupa subscribe, like, komen, share, and jangan lupa juga tekan button tepi tu yang ada lonceng tu. Kalau aku update video terkini, korang tak ketinggalan. Okey guys. Okey, mari kita lanjut. Okey, kisah malam ni adalah sepasang suami isteri. Boleh kita bagi nama dia ialah Wak Usop dengan Mak Liha. Okey. Wak Usop ni usia dia dah 70-an dah. Macam Mak Liha pun sama jugalah, lebih kurang macam tu juga usianya. Wak Usop ni dia mempunyai 5 anak, tapi semuanya anaknya dah besar-besar lah. Semua dah bekerja, ada yang dah berkahwin, macam tu lah semua. Orang ni semua tinggal dekat ibu kota lah. Tinggal lah Mak Liha dengan Wak Usop tinggal di kampung. Okey. Seharian pekerjaan Wak Usop adalah nelayan. So, dia akan pergi ke tengah laut, dia akan menangkap ikan lah seorang diri. Korang boleh bayangkan tak betapa kuat dan gagahnya Wak Usop ni. Dia walaupun usia dia dah 70-an, tapi dia masih lagi orang kata kuat nak mengangkat pukat tu kat tengah-tengah laut seorang-seorang je. Dia tak ada memerlukan pertolongan orang lain. Okey, Mak Liha ni pula dia tak ada kerja lah, sebab dia hanya suri rumah saja. Okey, just orang kampung pun yang biasa kenal dengan Wak Usop ni, diorang kagum lah dengan Wak Usop punya orang kata kekuatan kan. Walau dah orang kata berusia, tapi masih kuat lagi untuk membanting tulang kan, mencari rezeki. Padahal sebenarnya kan aku cakap tadi kan, Wak Usop ni kan dah besar-besar, dah bekerja kan. Sebenarnya anaknya ada je kirimkan Wak Usop ni duit belanja bulan-bulan. Tapi yelah, dah nama orang dah biasa bekerja mungkin daripada muda. So bila dah berusia, dia nak duduk kat rumah, mungkin dia boring kot. Tak ada benda yang dia nak buat aktiviti kan. So dia suka-suka je lah, sekadar orang kata menganukan masa yang terluang. Dia pun apa yang dia suka dengan menangkap ikan, itulah yang dia akan buat. Pula orang kampung dia macam tak ada banyak persoalkan lah, tapi ada yang segelinting itu macam diorang ni macam ada berfikiran positif dengan negatif lah. Kalau negatif tu diorang berfikir lah macam ni, Wak Usop ni jangan-jangan Wak Usop ni dia jangan-jangan dia bela hantu raya kot. Macam tu lah. Ada yang setengah tu diorang tak berfikir macam tu kan. So nak dijadikan cerita, begitulah kehidupan Wak Usop seharian. Lepas tu Mak Liha ni dia tak kisahlah kan, dia tak ada banyak fikir lah. Tapi Mak Liha ni macam dia anggap macam kekuatan macam kekuatan suami dia tu mungkin daripada Wak Usop kan dia suka minum akar-akar kayu kan. Jadi Mak Liha fikir daripada situ lah kan. Tapi di sebalik orang kata kekuatan di laut, tapi tak menang tangan jugalah. Wak Usop ni bukan setakat orang kata tenaga dia yang membanting tulang di laut tu nampak gagah kuat, tapi bab
batin juga boleh tahan mengalahkan orang muda tau. Itu apa orang kata, itu yang membuatkan macam rumah tangga Mak Liha dengan Wak Usop ni orang kata bahagia, sentiasa bahagia je, macam tu. Okeylah, tapi Mak Liha pun tak menganggapilah benda tu sebagai suatu benda yang serius lah. Oleh kerana apa yang sebagai isteri, apa yang suami hendak, so Mak Liha kena kena mengikut lah perintah suami dia kan. Okey, selama Mak Liha berkahwin dengan Wak Usop ni, Mak Liha tak pernah lah nampak macam aneh-aneh lah, macam dekat Wak Usop ni. So cuma orang kata Wak Usop ni selalu peringatkan dengan Mak Liha supaya dia minta bantuan sikit lah, supaya tolong kukuskan dia pulut je lah. Tapi dia suruh kukus pulut lah. Kukus pulut tu macam setiap malam Jumaat macam gitulah. Setiap malam Jumaat dia minta tolong Mak Liha kukuskan dia pulut. Itulah sebab. Lepas tu Mak Liha pun macam dia pun tak orang kata tak fikir macam serius lah. Dia fikir dah suami dia nak makan pulut, so dia pun kukus je lah pulut tu. Tapi sebaliknya benda tu semua Wak Usop ni nak bagi dekat dia punya pendamping dia lah, nak bagi dekat orang kata boleh dikatakan dekat saka hantu raya dia tu lah. Jadi sebenarnya Wak Usop ni dia bela saka hantu raya ni lah, saka raya hantu raya. Aku cakap balik lah. Dia bela hantu raya ni lah. Tapi Mak Liha memang tak mengetahui, anak-anak dia pun tak mengetahui lah. Yelah, cuba korang fikirkan macam mana Wak Usop dah umur 70 lebih tu kan. Orang bapak-bapak kita kalau dah umur 70 lebih, manalah kuat lagi kan tenaga nak pergi menangkap ikan dekat tengah-tengah laut tu, menebar orang kata jala tu kan, pukat yang berat tu. Kalau aku pun yang ala-ala muda macam ni pun tak pandai juga. Aku termasuk dalam laut tu kan. Yang buat pasal kan. Dengan dia yang macam gitu, dia senang-senang je balik tu, insya-Allah ada je rezeki. Tak pernah balik dengan tangan kosong. Ada je ikan ke, ketam ke, udang laut ke, ada, mesti ada je. Itulah sebabnya dia berdamping dengan hantu raya. So hantu raya itulah yang buat kerjanya Wak Usop, bukannya Wak Usop. Wak Usop hanya pergi je, duduk je dalam dalam bot dia tu. Tapi yang mengerja-ngerjakan tu semua pembantu peribadi dia. Aku bagi asisten lah, pembantu peribadi Wak Usop ni yang bekerja. So okeylah, begitulah berbulan-bulan aktiviti Wak Usop kan. Macam mana suatu hari ni nak dijadikan cerita kan. Tiba-tiba ku sangkakan panas berpanjangan. Wah, berpanjangan tapi rupanya panas tak berpanjangan. Hujan pula di tengah hari ya. Tiba-tiba tak tidur, Wak Usop jatuh sakit. Lepas tu Mak Liha ni pun panggil lah doktor kan. Sebab panggil doktor, Mak Liha ni pun panggil anak dia balik tengok sampai tiba ayah dia ni sakit kan. So doktor pun datang, cek Wak Usop. Doktor datang cek semua kondisi keadaannya Wak Usop ni semuanya baik, tak ada apa-apa pun. So dia tak apa, Wak Usop ni dia tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada sakit buah pinggang. Sakit yang kronik-kronik ni memang semua tak ada lah, relatif semua. Dia ni memang keadaannya, doktor cakap memang keadaannya semua baik. Tapi doktor pun pelik, kenapa dia sakit. Sakit dia ni sakit macam mana tahu. Sakit dia tak boleh nak berjalan. Macam ibarat dia macam kena lumpuh. Tapi dia bukan stroke lah, dia tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Lepas tu macam dia mudah penat. Tapi dia bukan semput, tak ada semput. Macam tu lah. Lepas tu
sejak daripada kejadian tu, perangai Wak Usop ni dah lain lah. Jadi dah lain. Masa aku tu macam mana tahu, maksud aku macam ni, bab permintaan makanan tu. Sebelum ni kan, kalau misal kata dia minta bantuan Mak Leha hanya mengukuskan pulut tu tiap-tiap malam Jumaat kan. Tapi sebenarnya dia ni ada lagi, bukan setakat pulut saja, pulut kuning saja. Dia memerlukan ayam panggang dengan telur. So benda tu sebelumnya Wak Usop ni sakit, macam ayam tu memang kira Wak Usop tak nak macam Mak Leha ni masa dia belum sakit tu banyak kepikiran. Jadi macam telur dengan ayam tu Wak Usop sendiri yang uruskan. Dalam diam-diam dia akan buat, bukan kat rumah lah, dia pergi kat kebun ke kat mana ke, dia akan bakar ayam tu dengan telur tu, dia akan rebus dan dia akan bagi kat, so dia akan jamukan pembantu peribadi dia tu dekat dalam macam kebun dia lah, kebun yang macam terbiar gitulah. So bila dia dah sakit ni, so dia tak boleh nak buat benda tu kan. Jadinya so dia minta dengan isteri dia, Mak Leha lah. Dia cakap, Leha, abang nak minta dengan Leha, abang nak makan, kalau boleh hari-hari abang nak makan ayam bakar pulut kuning dengan telur rebus. Nanti bagi letak je dekat tepi dia tu kan ada meja kan, dia suruh letak di situ. Okey lah, Mak Leha ni pun tak kisah, dia pun ngangguk, baiklah bang, dia kata itulah kan. So dia akan buat hari yang first time tu. Padahal waktu kira pagi kan, kalau sarapan pagi pun Wak Usop ni dia tak nak menu lain tau. Baik pagi, baik petang, baik malam, baik ni, dia mesti nak menu yang sama. Lepas tu padahal kan baru je bagi, tak sampai orang kata lebih kurang dalam setengah jam, dia dah lapar, dia dah nak lagi. So benda tu orang kata macam buat Mak Leha jadi tertanya lah, kenapa suami dia ni dah sakit tapi kuat makan, nak pula makan makanan tu. Sebab yelah kan macam pulut. So mula-mula Mak Leha fikir buat untuk sikit lah kan. Pulut kan kalau ni kan takutlah kan berangin kan, orang kata jangan makan pulut banyak-banyak, nanti takut kena darah tinggi lah, whatever lah kan. Tapi dia tak, dia siap pesan lagi. Dia memang kira dia tak nak makan apa-apa, dia hanya boleh makan benda tu je. Dia tak nak makan nasi, dia boleh. Jadi oleh kerana yelah Mak Leha ni jenis seorang isteri yang taat akan apa permintaan suami dia. Dia pun malas lah macam dia nak banyak bertanya kan. So dia akan ngikut je lah. So kali ni memang dah pertukaran lah. Dia akan beli lebihkan pulut atau beras pulut daripada beras biasa. So ayam tu dia akan memang, dia dah tahu perangai Wak Usop ni memang nak ayam bakar. Jadi memang seekor ayam tu untuk satu hari lah kiranya. Dia akan macam cut lah ayam tu. Sebab oleh kerana dia pun tak tahu kenapa Wak Usop ni asyik kerap sangat nak makan. Macam lapar bila bagi tu, macam sekejap bila orang kata pandang dalam 5 minit tengok dah tak ada, dah habis dah tu. Dia punya larap tak larap kan. Okey, tapi dalam hati Mak Leha ni dia macam orang kata ada jadi terfikir macam ragu-ragu lah, ada apa dengan suami dia ni kan. Kenapa suami dia selera makan dia macam gini. Dia pun macam pernah dengar juga kan, orang yang macam gini ibaratnya macam ada bela saka. So dia tak beranilah nak tanya dengan suami dia kan, dengan Wak Usop. Jadi so dia diam je lah. So dengan dengan keadaan Wak Usop yang macam tu, sehari-harian dia macam gitu, Mak Leha pun melayan apa permintaan Wak Usop. Satu hari tu macam mana tengok keadaan suami dia tu, Mak Leha jadi macam takutlah, risau kan. Dia tengok makin lama suami dia
macam lebam, macam lebam-lebam muka dia, badan dia apa semua makin macam cengkung gitulah kan. So dia pun pergilah panggil satu ustaz dekat sebelah kampung ni, sebab jiran tetangga ada bagi tahulah ustaz yang kat sebelah tu dia tu macam pandai lah berubat macam-macam penyakit lah kan. Cubalah, dia pun ikhtiar lah, panggil lah ustaz tu datang rumah. Okey, dia yang time yang dijanjikan tu, ustaz tu pun datang lah kat rumah Mak Leha. Anak Mak Leha pun adalah juga jiran tetangga pun datang lah kan, kat rumah Mak Leha. Okey, ustaz tu pun datang, ustaz tu pun bagi salam lah dekat Wak Usop. Tapi bila ustaz tu Assalamualaikum Wak Usop, Wak Usop ni dia tak menjawab tau, dia senyap je. Sampai 3 kali si ustaz ni bagi Assalamualaikum kat dia kan, tapi Wak Usop tetap tak menjawab. Dia tetap diam je gitu. Macam dia memang tak pandang lah muka ustaz dia kan. So tak kisahlah, ustaz tu pun terus dia letakkan tangan dia ke atas kepala Wak Usop. Lepas tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim kan. Lepas tu dia bacalah ayat kursi. Baca je 2 perenggan ayat kursi tu, Wak Usop dah, orang kata dah meraung-raung kesakitan, kepanasan lah. Dia tak bagi ustaz tu teruskan baca lagi kan. Dia kata pergi kau, jangan dekat dengan aku, dia kata macam tu lah. Sebab dia dah tak boleh pandang mengepang-ngepang gitu kan. Tapi ustaz tetap juga baca sampai habis, minta dengan bantuan orang kat situ dengan anak dia, suruh pegang gitu kan. So bila nak jadikan cerita, bila ustaz tu habis dia baca ayat tu, nampaklah muka Wak Usop ni, orang ni kan dia putih-putih sikit. Bila dah terkena orang kata baca ayat-ayat suci tu, jadi muka dia kan nampak lebam-lebam, jadi dah macam terhangus gitu tau. So kiranya malam tu juga Wak Usop ni dia menghembuskan nafas dia. So bila dah Pak Usop pun menghembuskan nafas dia yang terakhir, so dekat situ semua orang terkejut lah. Mak Leha pun terkejut, ustaz semualah yang ada kat situ pun terkejut lah akan perubahan badan Wak Usop. So alangkah terperanjat diorang semua. Sebab apa? Sebab rupa bila dah orang kata Pak Usop menghembuskan nafas dia pergi selama-lamanya, so diorang badan Wak Usop ni memang dah orang kata dah tinggal kulit dengan tulang je tau. Memang rasa bila tengok tu rasanya macam Wak Usop tu dia dah lama dah pergi dah, meninggal dunia tau. Dia dah lama dah. Tapi yang kita yang penduduk kampung tu nampak dia, Mak Leha nampak dia tu, sebenarnya itu orang kata saka dia, penamping Wak Usop je lah. Wak Usop ni sebenarnya dah lama pergi dah. So jiran-jiran tetangga semua dah bagi tahulah kan. So nak kebumikan esok lah, sebab dah tengah malam pun orang gali kubur pun tak dapat nak menggali kubur kan. So keesokan harinya ramailah kaum kerabat, sahabat andai semua datang berkunjung kat rumah Wak Usop kan, nak bagi orang kata penghormatan terakhir kan kepada arwah kan. So tak ada kerja masa nak mandikan, nak mengurus kafan apa semua tu, sampailah ke liang lahat tu pun tak adalah berlaku perkara apa yang pelik-pelik itu, tak adalah. Semuanya berjalan dengan lancar lah, alhamdulillah lah kan. Okey, biasalah kalau orang kata hari yang pertama tu kan, kadang-kadang kan kita sebagai ahli keluarga kan buat macam kenduri talian tu pun secara sederhana je lah kan. So mungkin hari biasa, hari kedua, hari ketiga ke barulah ada sikit lah orang kata masak-masak ke kan. So macam biasalah, yang bila dah selesai je penguburan, yang mana sahabat andai, saudara, adik-beradik ke yang duduk jauh-jauh, yang mana ada urusan kerja esok tu, diorang semua dah beransur pulang lah, tinggal lah kiranya Mak Leha dengan anak-anak dia. Lepas tu dengan adik-beradik yang orang kata nak
menemani keluarga Mak Leha lah kan. Masih belum balik, kira tak ramai sangat lah kat rumah tu. So lepas je habis selesai bacaan tahlil tu, so masing-masing kan dah kepenatan, lelah kan. So dalam pukul 10 lebih gitu, diorang pun masing-masing dah ada yang terlelap semua, termasuklah Mak Leha pun nak merehatkan badan dia lah kan, nak tidur lah kan. Lepas tu tiba-tiba je tu, bila je Mak Leha nak lelapkan mata dia tu, tak macam mana Mak Leha terdengar bunyi dekat rumah Mak Leha. Aku lupa cakap kan, rumah Mak Leha dia ni separuh, orang kata separuh rumah panggung, separuh rumah bawah lah. So tempat mandikan arwah ni, dia kira panggung lah, dia orang mandikan dekat panggung tu, kat bahagian atas lah. So dekat tempat mandian tadi tu lah, Mak Leha dengar macam ada suara lah, macam bunyi macam orang berjalan lah kan. So Mak Leha ni macam tak sedap hati kan, dia pun pergilah mengintai, nak tengok lah siapa kan. Dia pergilah mengintai, buka lah pintu, dia pergi tengok. And then dia pergi tengok, dia mengintai. Alangkah terkejutnya Mak Leha bila dia tengok tu, dia nampak dekat bawah kan rumah dia rumah panggung. So dia nampak lah yang dekat bawah tu, dia dengar bunyi macam ada orang kat bawah tu kan, macam bunyi tengah bunyi macam, atau macam ibarat orang tengah menganu air ke, menjilat, macam mana nak cakap. Dia pun nunduklah kepala dia, tengok bawah kolong tu. Dia pun terperanjat tengok sesusuk makhluk ni seiras macam arwah suami dia tau. Dia punya menjerit sampai terpengsan dia dekat situ lah. Zaz, anak dia bawa masuk lah. Sedarkan Mak Leha. Anak dia tanya kan, kenapa mak dia pergi buat apa kat bawah kolong tu kan. Tapi Mak Leha ni tak nak cerita lah dekat anak dia kan, dengan seorang mara dekat rumah tu, tak nak cerita lah. So dia diam je lah, dia cakap tak ada apa-apa kan. Dia pun tak ingat, dia kata macam tu lah. Okey, daripada tu Mak Leha dah boleh agak dah. So Mak Leha memang yakin lah, dalam diri dia yakin, dia terfikir mesti suami dia ada sesuatu ni dekat arwah suami dia, mesti suami dia ada bela saka ni. So keesokan paginya Mak Leha pun pergilah jumpa ustaz tu. So Mak Leha cakap lah, benda ni biarlah jadi rahsia antara Mak Leha dengan ustaz je lah. Mak Leha nak minta tolong ustaz tu kan. So Mak Leha ceritalah kan, yang malam tadi tu dia nampak kan bawah kolong tu. So kalau boleh dia nak minta ustaz tu tolong clearkan lah. Dia tak nak lah nanti arwahnya suami dia kena kacau ke, jadi tak tenteram ke, tak aman ke kan rohnya kan. So okey lah, kata ustaz tu, tak apa, nanti dia akan uruskan lah petang lah. Okey, sampai masanya ustaz pun sampai. So ustaz pun tunggulah nak lepas maghrib lah, kira nak tengok benda tu kan ada lagi ke tak. So benda tu pun malam pun dia keluar lah. Dia keluar, ustaz pun nampak, ustaz tu pun baca ayat apa semua. Benda tu orang kata dengan sekali embas tu dia dah hilang. So ustaz cakap lah, mungkin lepas ni tak ada lagi lah kot, dia dah pergilah, dia tak akan kacau lagi dah keluarga Mak Leha kan. Sebab dia tu nakkan mencari gantian arwah suami Mak Leha kan. So dia kalau tak dapat Mak Leha ke anak-anak dia ke cucu-cucu, so Mak Leha tak maulah benda-benda tu mengganggu ahli keluarga dia. So alhamdulillah atas bantuan ustaz, benda tu pun lenyap buat selama-lamanya. Itulah kisah keluarga Mak Leha dengan arwah Wak Usop. Yang Pak Usop tu ternyata dia membela saka. Okey, kat sini kepada kawan-kawan, kita boleh ambil iktibar cerita ni. Yang buruk tu kita jangan ikut lah. Tak ada orang kata, walaupun di dunia kita rasa bila kita bela saka tu, di dunia kita rasa macam kita hebat, kaya raya, tapi bila nanti di hujung usia kita, bila kita nak pergi nanti kan, benda tu kan akan membuat kita jadi jalan penyimpangan ke alam barzakh kita tu jadi
tak berapa lancar kan. So janganlah kita guna benda-benda taktik kotor. Kalau kita rasa tak puas hati ke apa ke, kita berdepan je dengan seseorang tu. Okey lah, sampai di sini dulu okey untuk cerita malam ni. Awas, ada yang memerhati.